Tuan ini adalah seorang pentadbiran dan keselamatan awam. Kalau kita beli satu tanah besar, kemudian kita buat bangunan kita di atas tanah kita, kalau satu pihak nak kata tak boleh awak bina benda ni, kita nak kena bagikan argument yang cukup. Not just simply kerana saya rasa tak selesa kerana awak buat besar rumah pada saya. Awak bukan Muslim, kenapa awak nak buat besar rumah pada saya? Ini negara Muslim. Ini juga nak kena satu justifikasi yang kuat. Saya tahu ramai orang tanya, tapi saya kata kita kena bagi tu justifikasi yang kuat. Kalau awak bina ni akan berlaku pergaduhan, umpamanya. Tapi kerana kita rumah kita kecil, kemudian satu rumah non-Muslim mai, kemudian dia buat besar rumah, kita kata no, awak tak boleh buat. So kita nak kena, supaya kita jangan, orang akan nampak kita tidak adil, kan? So kalau dia kata boleh larang, tapi carikan justifikasi yang benar dan diterima. Boleh benar dan diterima. Dan saya kita kena besarkan ruang fik. Kita sentiasa sekarang ni macam nak bergaduh ni, padahal kerja kita berdakwah. Kita kena dakwah dia. Bangunan yang tinggi 50 tingkat milik non-Muslim, kita kata tengok dia orang semua kaya. Kita tak perlu cari duit untuk buat satu lagi bangunan 51 tingkat bagi kita potong bangunan dia. Tapi kita perlukan wang yang cukup dan pendakwah yang bijak yang boleh mengislamkan tuannya, maka bangunan itu jadi milik orang Islam. Kalau sekiranya satu daripada banyak ni zakat buat ni, beli kereta, beli apa ni, buat projek ni, tokoh-tokoh utama, ahli-ahli korporat ni, kita sampaikan Islam kepada dia, biarpun dia kata belanjanya tinggi 1 juta 2 juta, tapi kalau dia masuk Islam, banyak masalah dapat diselesaikan. Kita tak buat, so kita tak bergerak untuk dakwah. Kita sedang cari ruang untuk konfrontasi. Dan ada orang mengambil kesempatan, dia jadi famous kerana dia juara konfrontasi ni. Dia boleh pergi bakar bendera apa, bakar, dia jadi famous. Dakwah tak berjalan. Adakah dengan kita buat ni maka orang semua pakat masuk Islam? Tak. Suasana permusuhan muncul. Kristian tidak ada kerajaan dalam negara ini, tapi macam mana tiba-tiba kita kata dia boleh ramai orang terpaut hati dengannya? Saya pernah tulis tentang artikel bagaimana wanita yang menganut Kristian itu, yang dia pergi ke pejabat zakat tak dapat, kemudian sekali orang Kristian ajak dia pergi ke gereja dan terus dapat bantuan, lalu dia pergi hadir kepada semua program Kristian. Saudara mungkin boleh berlakon menjadi orang miskin, pergi ke pejabat zakat, bagi tahu saudara susah, dan saudara tengok bagaimana layanan yang saudara dapat, dan saudara berlakon pada hari berikutnya sebagai orang yang ingin membayar zakat, bagaimana layanan saudara dapat. Selalu kita konfrontasi, kita bercakap benda kecil. Dari dulu saya kata, bila kita sembelih korban ataupun akikah, kita keluarkan fatwa. Tak apa, saya bukan nak berbalah masalah mazhab. Sibuk kita dengan satu pandangan, tak apalah itu pandangan mazhab. Banyak lagi pandangan mazhab yang lain. Tak boleh non-Muslim makan daging korban ataupun daging akikah. Itu pandangan mazhab. Fatwa banyak internasional yang kata boleh makan, selagi mereka bukan musuh Islam boleh makan. Jadi kalau mari kenduri rumah kita, kita panggil kenduri, okey makan ayam saja, ini tak boleh makan. Kalau orang kampung takut nanti termakan. Kita sembelih lembu sebelah rumah kita, dia pun tengok, oh masak apa Haji? Oh ni masak sikit. Dia pun meleleh air liur nak minta, dia tak bagi, dia tak bagi dia. Tak boleh, minta maaf lah, ini Islam punya sembelih. Benda seketul daging itu kita pertahankan kerana pandangan fiqh kita. Sedangkan banyak kaul mazhab-mazhab yang lain, mazhab ahli sunnah wal jamaah ke semuanya yang membenarkan. Tetapi kita telah membiarkan mungkin ratusan hektar, jutaan tanah yang pergi tanpa kita bertanya apakah hukumnya. Orang yang Alibaba kan semua projek-projek yang dia dapat, yang menjadi harapan untuk memberikan kekuatan ekonomi kepada masyarakatnya, tidak kita keluarkan fatwa tentang mereka. Kita sibuk dengan fiqh tempelan ini dan berbalah dalam masalah yang kecil-kecil ini.
dan kita meninggalkan tanggungjawab kita untuk berdakwah kepada orang-orang bukan Muslim dalam negara ini. Datang pula ustaz-ustaz ni cakap masalah kecil-kecil yang tak ada kerja, masalah arash lah, tak arash lah, itu kerja. Lepas tu dah lah orang Islam tak cukup, kafir kau orang pula, kafir orang tu, kafir orang ni. Lepas tu kafir pula grade C dengan grade B. KDN pun pilih lah, janganlah pilih yang mangkap sangat. Mudah-mudahan Tuhan rahmati. Terima kasih banyak. Kalau lagi lama saya duduk di mikrofon ni lagi meracau. Terima kasih banyak semua pihak penganjur dan semua yang sudi mendengar pada malam ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Terkasar bahasa, minta maaf saya bergurau, anggaplah bergurau yang dimaafkan. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dan berikan kekuatan untuk kita berdakwah dan menyampaikan risalah Islam ini kepada umat manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Profesor Mahdi